Kalau kita halusi dengan baik-baik, Quran tu dah bagi tahu dengan jelas dah. Okey. Sangat jelas, iaitu tak perlu ambil kisah, tak perlu ambil peduli. Sedangkan dia nasihat Muhammad, janganlah kamu berduka cita mereka-mereka yang berpaling atau mereka-mereka yang menghina, mengkeji. Dan dia bagi tahu juga dalam surah, banyak surah yang menceritakan yang menyesat pun dia, yang beri petunjuk pun dia. Dan dia beritahu dekat Nabi Muhammad, dia kata dalam tu, wahai Muhammad, dia sebut, dia habaq, maksud dia kata bukanlah urusan kamu untuk membuat segenap umat manusia ni beriman. Jadi bila segala nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran tu dengan begitu jelas, untuk apa? Itu sebabnya dikata surah Yunus 99 dengan 100 itu, surah Al-Qaf ayat 107, surah 7 107. Semua tu sangat clear dan sangat terang. Cuma lagi nampak tak nampak je lah. Sedangkan dia nyata, benda tu bukan benda yang khaib. Segala apa yang diterang dalam Quran tu sangat nyata. Seperti surah 7 ayat 7, sangat nyata. Cuma lagi ustaz-ustaz fiqh ni sesetengah, saya sebut sesetengah ustaz-ustaz fiqh ni, mereka mendustai ayat ni. Kalau mereka tak mendustai ayat ni, maka mereka tak ada benda nak sembang. So setengah-setengah ustaz Wahabi ni, tengok mereka hentam ilmu makrifah ni, batiniah lah mereka sebut, macam-macam. Mereka create benda ni. Padahal when we really asking them, what are you really worried about? Pasal apa yang bimbang sangat? Sedangkan Allah Ta'ala tak meninggal kesan bagi dia, bagi orang yang sesat. Apa? Ali Imran 144. Patutnya hampa lebih tahu benda ni, sebab hampa orang yang boleh dikatakan orang yang faham Al-Quran, baca Arab, baca cakap. Macam mana hampa tak boleh faham satu benda yang membabitkan kapasiti Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, kekuasaan Allah Ta'ala itu sendiri, the powerful of himself. Dia tak peduli, sebab dia yang menyesatkan, dia yang beri petunjuk. Jadi para guru makrifah ni sedang kelibat ulama fiqh sesetengahnya membabitkan, mendustai ayat-ayat Al-Quran ni. Sedangkan nasihat-nasihat Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Dia yang memilih, dia yang melorongkan ke jalan tauhid ni, dan dia yang menyesatkan. Dan dia juga bagi tahu, faham baik-baik dalam surah Yunus ayat 99 dan 100 itu, dalam surah An-Nahl ayat 93, dalam surah Ibrahim ayat 4. Clear dah. Kalau ustaz-ustaz sesetengah ustaz fiqh ni faham, cerita benda yang baik sudahlah. Dia hukum orang ni sesat, orang ni tak betul, orang ni silap. Pasal apa? Allah Ta'ala dah bagi lah, suruh hampa relax. Tapi hampa tak ada, hampa mendustai ayat. Itu sebab dalam surah Al-Kahfi ayat 103, maukah kami kabarkan kepada kamu tentang mereka-mereka yang rugi, yang mananya menyangkakan telah melakukan sebaik-baik amalan. Orang macam mana? Orang yang macam ni ke? Mereka itulah orang-orang yang mendusta ayat-ayatku. Tu sebut ayat-ayat tadi lah. Dia dah bang ada benda menyesatkan, beri petunjuk dia. Dah, hampa tolak. Hampa duk cerita, dia ni boleh menyesatkan, dia ni menyesatkan. Seolah hampa pula boleh bagi petunjuk. So, jelaslah hampa mendustakan ayat-ayat dia. Padahal kalau hampa ambil ayat tu, hampa faham, hampa relax. Hampa cakap benda yang baik. Hampa tak tuduh orang ni sesat, hampa tak tuduh orang ni sesat. Sebab ayat dia clear lah. Itu urusan dia. Dan dia bagi tahu dekat Muhammad, jangan kamu berduka cita. Dan bukan tanggungjawab kamu untuk mengawal mereka, nak memelihara mereka. Allah Ta'ala lah yang memilih dan melorongkan. Dahlah mendusta ayat-ayatku, lepas tu mendusta pula ayat pertemuan denganku. Dia tulis Al-Kahfi 103, 104, 105. So
Itu sebabnya aku cakap kat kawan aku tadi. Dia kata lepas aku susah selepas ambil gambar dengan hang ni, ramai orang duk tanya aku. Hang jawab je. Aku pun tak setuju dengan lepas tu. Hang kata lagu tu. Dan aku tak akan mengikut dia. Aku tak boleh ikut dia. Dia adalah diri dia, aku adalah diri aku. Jawab dia macam tu. Tetapi tak ada salah aku duduk lepak dengan dia minum teh. Hampa mengaji ilmu apa yang nak kesudahan benci-benci, conquer and divide. What kind of religion is this? Islam mean peace. So you see, this is satu benda yang telah tersasar daripada Islam itu sendiri. Sebab Allah Ta'ala itu pengasih penyayang, bukan menghukum, menghentam orang, menghina. Tidak, dia tak bagi nasihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Satu nasihat yang sangat cantik. Ini zaman-zaman akhir zaman, di mananya zaman fitnah sedang meluas dan penyakit-penyakit hati sedang merebak dengan begitu teruk. Lebih dahsyat daripada corona. Inilah satu penyakit yang paling dahsyat sejak dari dulu. Dari zaman Kesultanan, kau di Malaysia ni, dari zaman Kesultanan Melayu lama dulu sampai ke hari ni. Penyakit hati. Nak buat macam mana? Okey. Kita bagi contoh zat. Okey, sini kita letak sifat. Sini kita letak asma. Sini kita letak af'al. Okey, contoh dia. Zat, sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala ni, dia mesti kena ada. Bila dia ada zat pada hakikat dia, dia mesti kena ada contoh dia. Dia mesti ada syariat. Dia mesti ada hakikat syariat, tak boleh pisah. Bila dia ada zat, dia kena ada sifat. Bila dia ada sifat, dia mesti kena ada nama pula. Bila ada nama, dia mesti ada fa'al. Okey. Peringkat dia tu. Contohlah ni nak cerita lah. Buat dia jadi lagu ni pula dah. Menjalabi dah. Contoh dia. Okey, kalau zat, semua orang tahu dah. Zat ni satu. Okey. Sama. Tak tua, tak muda. Bukan western, bukan eastern, bukan barat, bukan timur. Okey. Dan juga tidak berumur. Dia juga meliputi. Okey. Itu dia. Faham balik yang kita sebut dah tadi? Yang sifat pula. Saya ulang lagi, benda ni memang saya pernah terang dah. Lepas pernah terang dah, tapi tak apa. Tibai peace round we. Okey? Kita tibai we. Dia berbentuk. Dia tak terbilang. Tadi yang ni satu kan? Satu. Yang sini pula tak terbilang. Ni one and only. Yang ni infinity. Okey. Apa lagi? Tak terbentuk. Okey, perjalanan dia. Pasal sini kita kata tak ada umur tadi kan. So kita counter kat sini. Bermakna dia baby. Kanak-kanak. Dewasa. Kahwin. Jadi bapa. Jadi mak. Ikutlah lelaki perempuan. Jadi tok. So dia punya asma pula.
kita pecah. Kalau dia lelaki, nama dia Rabi. Contoh. Kalau perempuan, nama dia Rabiah. Kalau lelaki, Jamali. Perempuan, Jamaliah. Lagu itulah seterusnya. Kita tak banyak lah. So, bila dia berbentuk, so dia jadi Asma, dipanggil adik, abang, kakak, adik. Dia boleh berubah jadi mak, bapak, jadi bapak, jadi mak, jadi tok. Jadi macam tu lah dia. Kanak-kanak, lepas tu dia jadi ayah, dia kahwin, dia dapat anak, dia jadi tok wan, dia jadi tok. Macam-macam lah dari sudut Asma ni. Sebegitu juga berbentuk ni. Dia akan jadi tua, peringkat-peringkat dia. Kalau dia kahwin, anak dia dapat, dia jadi cucu. Orang panggil tok, Asma dia berubah dah. Daripada orang nak panggil Tok Rab, daripada Rabi, nama dia orang panggil Rab, contohlah. Lepas tu ayah Rab, lepas tu Tok Rab. Ikut prosedur kedudukan umur status dia. Afal dia pula. Dari sini, bila dia berbentuk, dia masih janin, lagu janin lah. Bila dia keluar jadi baby, dia lagu tu lah, menerak, merangkak, bertatih, berjalan, berlari, lagu tu. Lepas tu bila mai dewasa, dia kanak-kanak, dia main, dia sport, dia itu, dia ini. Lepas tu bila besar, dia kahwin. Itu ada kelakuan-kelakuan dia. Sampailah dia tua, dia bertongkat lah, apa semua itu. Okey. So, bila sampai peringkat kelaku ni, dia mengikut kaedah umur dan suasana. Jadi, itu peringkat-peringkat pengenalan itu sendiri. Daripada awal nak mengaji, mengenal diri. Macam mana? Dia nak mengenal macam mana. Lepas tu peringkat ni dia nak kenal macam mana. Mai peringkat ni dia macam mana. Sebegitu juga keadaan di sini tadi. Mula macam mana. Lepas tu macam mana. Tu macam mana. Tu balik. Sama. Begitu juga dengan ini. Dia mengikut. Dia meneman. Sampailah kembali kepada asal dia tadi. Dari sini dia keluar pergi berkeadaan macam ni. Bernama macam ni. Bersifat kelakuan macam ni. Disebabkan ini. Sebab ini adalah yang hidup. Perihal 3 ni pula adalah perihal setelah hidup mesti ada kehidupan. Di sini bab kehidupan ni dia lebih merangkai pada sini lah. Ustaz lah, pencuri, pelakon, penipu, pendusta, apa semua duk datang ni. Tak pedulilah kerja bank ke, politik ke, apa ke, semua duk datang sini. Tapi sebenar hakikat yang kita nak kenal itu yang hidup. Setelah hidup baru ada corak kehidupan dia. Sebagai apa dan untuk apa. Contoh dia sebenarnya kita nak kenal ni adalah tentang yang hidup. Itu sebab yang orang duk mengaji ni yang hidup. Tetapi malangnya suatu usia kita di sini, kanak-kanak, baby ni saya kira lah, main kanak-kanak. Contoh dia bila kita umur, dulu-dulu lah kita cerita, bila kita umur 10, 9, 10 lah, mungkin lebih awal ikut 9, 10 kita telah diintroducekan. Contoh dia kita lebih diajar mengenal bukan Tuhan. Kita lebih diperkenalkan hantu, satu benda yang tak nampak, yang kononnya berkuasa, kuat dan membahaya. Iaitu kita diajak, contoh dia, apa dia sebut mai, Kuntilanak, serba putih, dia ni sifat dia berdendam. Kalau langsiak pula dia macam mana, perempuan hisap darah. Itu sebab orang tua pesan, tola pelantar tu jangan tok merata pasal dia suka hisap darah.
tu tolak roti pelantar tu bungkus elok atau tanam atau ni pasal dia suka kisah darah, orang tua pesan. Itu kedudukan lansiang, toyol yang tak reti terus nak pakai seluar dan baju. Bila masa pun orang jumpa bogeh, telanjang bulat. Contoh dia. Ini adalah termasuk dalam golongan saka diperkenalkan. Begitulah pelesik, hantu raya, hantu bungkui, pocong, kapak, apa tu, macam-macam lah. Kita telah diintroduce dari segi sifat dia, asma dia, af'al dia tentang hantu. So di sini ada kelakuan pula hantu tu. Dia cerita macam mana. Jadi kita dapat, bila orang cerita tentang hantu, terangkat belulu rumah. Kita telah diintroducekan benda-benda yang macam ni. Bila orang sebut hitaqullah setakat mulut dia, setakat boleh ni, tak sampai ke tahap tauhid tentang hantu-hantu yang saya sebut tadi. So sekarang bila kita mai dekat nak mengenal yang hidup ni, dia belum kehidupan. Kehidupan ni setelah ada bab ni, ada bab ni, ada bab ni, baru dia panggil kehidupan. So bila yang hidup ni, kita nak tahu yang hidup ni, bila dia hidup, siapa yang berfikir, siapa yang berkehendak, siapa yang berfikir, siapa yang berkuasa, siapa yang berkehendak, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkata-kata. Okey, yang hidup 7 ni. Kita nak tahu yang tu. Bila dia hidup, barulah dia ada kehendak, dia berkuasa. Bila dia kuasa, dia ada kehendak, dia nak buat apa. Kalau dia tak ada kehendak, dia tak ada kuasa, tak boleh. Itu dia kata. Lepas tu dia berfikir pula macam mana nak dapat benda tu melalui kuasa yang dia ada. Dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata. This whole thing, dia tertakluk pada yang hidup. Bila ada dalam hidup ni, baru ada yang kehidupan. So selama ni kita dihidang, contoh dia macam cerita sejarah, hadis riwayat, semua yang telah dikarang, dituliskan, babak-babak berhuruf dan bersuara, kisah atas kisah, dari satu fasa hal kejadian dan satu fasa hal keadaan, hal-hal yang dikeranakan oleh satu kerana, hal-hal mawujud semata-mata perihal ubudiyah yang disebabkan oleh satu sebab. Bla 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 bla. Lagu tu lah sampai sudah. So hari ni bila kita nak pergi satu lagi, tak mau duduk cerita atas cerita sampai ke mampus duduk dengar yang tu, duduk cerita sedia, tak habis-habis hal sejarah. So yang mananya telah tiada, yang tak wujud berserta bersama kita. So sekarang ni kita tak mau cerita-cerita disebabkan oleh satu sebab. Kita nak kenal asbab itu sendiri. Sebab apa dia tu jadi macam ni? Nama dia yang tu. Sebab apa sifat dia macam tu, nama dia macam tu, dan berkelakuan macam tu. Asbab dia kita nak. Kita tahu kalau kita alright balik, kita tangkap tenang balik. So kita tak akan jatuh cinta kepada Allah kalau hanya pada nama. Meskipun walau melintasi babak orang kata ada cinta pandang pertama, tapi tidak boleh tidak, mesti ada wujud orang tu, mesti melihat dan mendengar di ketika itu. Wajib tidak boleh tidak, nyata di depan mata kalau nak sembang cinta pandang pertama. So wujud artinya ada. So kita tak diintroduce benda-benda yang macam ni, yang masuk kepada proses diri kita. That's the facts. Okay? There is mean, that's it. What I mean is, there is no significance behind it. There is no doubt over it. There is only yes or no. Kamu mengenal Allah atau kamu tak mengenal Allah. Inilah. Kalau tidak, kita yang
seterusnya kita akan hidup seperti mana di dalam surah 6 ayat 2 ayat 116. Sebab kalau kita tak tahu benda ni semua, kalau tertutup, bagi personally lah, kafir tu setelah kita baca surah 2 ayat 62, kita akan tersedar kafir tu adalah pada orang yang hatinya buta. Itu sebab dia ada sebut dalam surah 4 An-Nisa ayat 142. Mereka yang buta pada batin, mereka yang kafir pada batinnya. Mereka yang kafir pada batinnya. So kita tak peduli dah lah pakai jubah serban pun. Kalau ini berlaku pada batin, so kita orang tak peduli lah benda tu. Pasal it's a generation of, kita tak tengok luaran lagi dah. Zaman kebodohan dengan mengukur orang pada luaran tu dah selesai lama dah. Tak ada dah. Sebab internet dah buka, dah londeh habis, dah terlanjangi habis. Either you want or not, nak mengaji atau tak mengaji, itu je. Tapi kalau orang yang tak mengaji, yang hentam kita apa semua, kita nak kata apa lagi? Sebab apa? Kalau betul dia kata solat itu mencegah kemukaran, benda-benda yang mungkar, memfitnah, mendengar satu benda yang tak betul, anak kata tetap berlaku lah, walaupun awak tak pernah tinggal solat. Tapi yang kita nak cuba cakap ni, kalau benda baik berlaku dalam awak takkan, you will never melihat satu benda yang tak baik lah. Dan satu benda yang tak baik itu tak akan duduk lama dengan awak. You akan kembalikan benda tu kepada Allah Ta'ala. Kita akan tetap cari benda yang baik. Walau orang tuduh dia sesat, kalau dia duduk dengan kita, kita akan cuba cakap benda yang baik. Bukan kita hukum. Sebab surah At-Tin ayat 8 dia dah sebut. So it's okay lah kawan-kawan. Kita jalan terus. Alright? Kita jalan terus. Masya Allah. Mereka sendiri tahu. 10 tahun dah aku bercakap. 10 tahun aku bercakap benda yang sama. Dalam awal-awal 10 tahun tu, aku tak pernah pun hentam ustaz-ustaz fiqah. Aku bercakap tentang ahli-ahli tinggi Mahkamah Syariah Pulau Pinang yang bagi hilang anak aku, lepas tu mereka buat tak tahu. Itu saja yang kerap aku cakap. Aku tak ada nak hentam ustaz fiqah ni yang bagi ceramah ni, tian jenis aku tak kacau tu. Kalau ustaz tu bercakap bab fiqah semata-mata ke, ketika itu aku tak peduli. Lepas tu bila start ustaz-ustaz muda ni main hentam aku, barulah aku mula bercakap. Kalau hang tengoklah benda tu, kalau hampa perasan benda tu, baru aku mula bercakap. Tapi mereka ni bagi aku tergolong di dalam golongan orang yang buta. Maksudku buta ni bila lebih teruk daripada orang buta yang mata ni. Pasal mereka ni membuta tuli je. Jadi dah buta satu, pura pekak, pura tuli satu, pura tahu satu. Padahal benda mereka tak mengaji. Bila mereka olah apa yang kita cakap pun, kita tengok kok mana Mamat ni olah, dari sudut mana dia masuk. Pasal kita bila duduk dalam sudut ma'rifatullah, kita tahu segala olahan-olahan jalan ilmu ma'rifatullah. Apabila orang itu telah ma'rifah kepada Tuhannya, dia telah ma'rifat Tuhannya, dia telah mengenal Tuhannya, dia menjadi seorang ahli ma'rifah. Bila dia ahli ma'rifah, dia takkan kutuk
sesama ahli makrifah yang lain, pasal dia tahu ilmu makrifah ni ilmu yang sangat istimewa, iaitu lebih istimewa daripada seperayuk belian. Kalau buat main berian besar buah nyok pun tak boleh, sebab dia lebih istimewa. Tak peduli ke hang doktor ke, hang pesakit ke, hang seorang raja ke, hang peminta sedekah ke, hang penarik lancar ke, hang seorang datuk, Tan Sri, Datin, Tun, it does not matter. Dari sudut makrifah, everybody equal. Semuanya sama saja. Mereka hanya mengenal hakikat diri mereka dan syariat penzahiran sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada mereka. Itu saja. Mana kata hang siapa pun hang tetap istimewa. Dan perbalahan dari sudut ilmu. Dari sudut mana? Takkan awak nak bawa mai sejarah-sejarah hadis riwayat orang ni, hadis riwayat orang ni, sedangkan yang tu dah tak ada. Ilmu mengenal Allah ini iaitu sifat yang pertama dia, orang mempersoalkan tentang wujud. Wujud artinya ada. Bila benda ada, kita cerita benda yang ada lah. Jadi banyak ustaz lain, dia menceritakan dalam kaedah-kaedah sejarah-sejarah hadis riwayat. Dan yang sejarah-sejarah bab hadis-hadis riwayat sahaja oleh boleh sembang. Bab-bab yang dikarang tuliskan. Bila kita masuk bab yang tersirat, mereka tak terima. Mereka nanti protes sebab mata hati mereka dah buta. So kita senyum saja. Sebab mereka bukan buta lagu orang buta di tepi jalan ni. Mereka buta yang dimaksudkan adalah buta seperti yang ada disebut dalam surah 7 ayat 64, dalam surah 22 surah Al-Hajj ayat 46, dan surah 30 ayat 32, surah 30 juga ayat 53. Benda ni macam tu. Bukan buta mata ni yang kita sebut buta sini. So bila mereka tak setuju, mata batin mereka tak terbuka, mata hati mereka tertutup, mata rohani mereka menjadi buta, maka mereka fitnah lah. Ilmu laduni mereka bercakap sesuka hati mereka, ilmu batiniah lah apa semua. So kita tak pedulilah. Pasal itu juga salah satu cabang-cabang dugaan atau ujian yang membuat kita merasa kecewa dan tertekan. Tetapi sepatutnya beberapa nasihat di dalam Al-Quran supaya kita tidak menjadi berduka cita dan merasa sedih. Sebab tak ada yang tak baik pun. Itu sebab dalam surah Yunus ayat 62, tidak ada satu kekhawatiran yang tidak baik. Bila orang cakap wakil Allah ni, wali-wali Allah ni, mereka tahu Allah mewakilkan keberadaan dia, melihat, berkata-kata, mengetahui dan mendengar. Dia wakil kat siapa? Kat kambing ke? Kat pokok belimbing ke? Jadi sini yang kita sebut tadi, mereka tak nampak nak buat lagu mana. Bila Allah Ta'ala kata dia memberi petunjuk, dia tunjuk apa? Dia tunjuk pokok manggis, dia tunjuk nasi sepinggan. Dia tunjuk dia. Tapi nak tengok dia macam mana, kena kenal diri lah. Diri yang satu tu. Mana awak ada another you? There's only you. One and only, limited edition and very special. Itu sebab kita mengaji mengenal Allah adalah untuk mengasihi diri kita, menyintai diri kita. Bila kita dah menyintai diri kita, maka kecintaan tu akan melimpah, InsyaAllah. You got what I mean? You see it? Good.